Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla pada pagi 5 hari bulan 8 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, juzuk yang ke-19. Kita masih lagi perbincangan kita tentang Nabi Musa AS. Dalam siri yang lepas, Musa telah pun berhadapan dengan Fir'aun. Dia telah tunjukkan tanda-tanda wujudnya Allah Azza wa Jalla dengan hujah-hujah. Kemudian ditunjuk juga dengan hujah yang biasa, mukjizat dia, tongkat dan tangan dia. Tapi malangnya si Fir'aun menganggap dia sihir. Sebab cara yang Nabi Musa tunjuk tu macam ahli sihir. Yang kebetulan zaman Fir'aun ni zaman as-saharah. Ramainya ahli sihir, satu fenomena dalam masyarakat mereka. Allah Subhanahu wa taala nak batalkan hujah mereka, dibawanya mukjizat kepada Musa yang bentuk sihir. Tetapi bukan sihir, dia panggil mukjizat. Yang menyebabkan berlakunya tuduhan Nabi Musa sahir, dan mereka telah berjanji Yaumuz Zina, hari perayaan Qibti. Pada waktu duha mereka nak berkumpul ramai-ramai, akan tunjukkan kehebatan masing-masing. Dan berlakulah perkara ajaib dalam dunia ini yang diterakam oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, yang menjadi bacaan kita, menjadi kajian kita, tadabbur kita tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala lah pemilik segala dunia ini. Dialah yang boleh menggerakkan hati manusia nak jadi baik, nak jadi jahat. Maka Fir'aun ahli sihir bertukar wajah daripada kumpulan syirik sahir kepada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dalam masa beberapa ketika saja. Bahkan kesan daripada keimanan itu, mereka telah berani menentang Fir'aun di saat itu juga. Maka kita kata, oleh kerana Fir'aun kesipuan, malu, dia telah mengeluarkan hukuman bunuh ke atas as-sahara yang tadinya beria-ria nak jadikan ahli sihir ini sebagai pembesar negara. Baik para pelajar, sambungan ayat kita di muka ayat yang ke-38. Ayat 38 surah Asy-Syu'ara. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 778. Baiklah para jemaah sekalian, kita baca beberapa ayat dulu. Ayat kita dalam siri ini akan berakhir dengan imannya as-saharah, ahli-ahli sihir, dan juga ancaman yang telah dibuat oleh Fir'aun. Iaitu berakhir
ayat 51 insya-Allah. Ayat dia pendek-pendek je. Ayat pendek-pendek. Satu baris tu mungkin 3 ayat, 2 ayat kan. Kita baca beberapa ayat. Kemudian baru kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Ayat 38. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Para jemaah sekalian, tengok balik kepada ayat kita, iaitu dalam ayat 38, fajumi'as saharah, maka dikumpulnya ahli-ahli sihir seluruh negara Mesir. Ramailah bilangan, macam-macam ada. Cuma tidak adalah riwayat sahih Nabi sebut berapa bilangan ahli sihir. Ada disebut dalam kitab-kitab tafsir, daripada riwayat-riwayat yang ada kata 70 orang wakil ketua sihir nak lawan Musa. Ahli sihir keseluruhannya 12 sampai 15 ribu dalam negara Mesir. Kita kata wallahu alam bi'adadihim. Allah Ta'ala lah yang tahu bilangan mereka. Yang pentingnya ja'as saharah. Ahli sihir telah pun datang, dikumpulkan. Dalam siri yang lepas, tengok ayat yang ke-36, penasihat Fir'aun kata, biarlah Musa dengan Harun biar dia balik dulu. Setelah kita setuju mengambil tarikh, kan, dalam surah Taha ayat 59, qala maw'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Hari itu, hari yang kita nak jumpa balik, hari yaumuz zina, hari perayaan Qibti, hari pesta besar dia, dan kumpullah manusia pada waktu duha. Mana kita nak jumpa pagi. Jadi dalam janji dia sudah ada, dia kata faj'al bainana wa bainaka mau'ida, jadikan satu hari yang kita tetapkan tarikh, la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Kami dan mu jangan menyalahi janji. Kita janji tepat. Maka Nabi Musa setuju pada perhimpunan manusia Yaumuz Zina. Kenapa Nabi Musa minta nak tunjuk bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla ini di hadapan khalayak ramai. Ini penting dari sudut strategi. Bila kita berlawan, kalau kita rasa yakin, jangan berlawan senyap-senyap, majlis tertutup, debat terbuka. Ini dia panggil debat terbuka. Selesailah, sampailah pada hari yang dijanjikan. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Lalu dikumpulkan, jumi'a, dikumpulkan segala ahli sihir pada satu masa yang ditentukan. Masa yang dijanjikan itu Yaumuz Zinah, hari perhiasan, hari pesta besar. Yaumim ma'lum, pada hari perayaan yang termaklum. Jadi orang Qibti ni, kalau orang Mesir ni, kalau kata hari sekian, orang tahu dah. Tak payah cerita banyak. Tempat dia pun dah tahu dah.
di padang sini. Macam kita lah, contohnya di Malaysia ni, kalau kita kata sambutan kemerdekaan, nah, majlis perayaan nak tunjuk hari merdeka, nak tunjuk perarakan, dengan kereta kebarnya, dengan perisanya, dengan orangnya, maka orang tahu dah di mana tempat dia dan di mana waktu dia. Jadi Yaumuz Zinah ni Yaumim Ma'lum, hari yang sudah diketahui waktu dia. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Dan dikatakan kepada orang ramai, berkumpullah kamu semuanya. Wa qila li ahli Misra, jabatan penerangan Firaun telah pun buat announcement, buat iklan, hendaklah kamu berkumpul semua. Untuk apa kita berkumpul? Sepatutnya bila ada perlawanan, kita kena letak hukum, kita akan ikut siapa yang benar. Kita kena ikut siapa yang benar. Tapi dalam geng-geng Firaun, dia telah menetapkan satu perkara yang tidak harmoni. Dia kata apa? La'allana nattabi'us saharah. Semoga kita tetap mengikut agama ahli-ahli sihir itu. Tapi dia pun ada, dia panggil dalam bahasa psikologi, dia panggil tahaffuz. Tahaffuz ni cakap berlapik. Macam mana cakap berlapik? In kanu humul ghalibin. Kita ikut ahli sihir, kiranya mereka lah orang yang menang. Kalau dia menang, kita ikut dia. Kalau dia kalah, kita lari. Kan? Tengok nota 1210. Yakni, mereka berharapkan kemenangan ahli-ahli sihir mereka. Supaya dengan itu mereka akan kekal dalam agama asalnya, agama syirik, agama Fir'aun dan suku sakaknya Qibti yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla itu. Apa boleh buat? Kalaulah mereka betul-betul nak mencari kebenaran, dia kata la'allana nattabi'ul haq. Kita akan ikut mana yang benar, mana yang baru sedap. Tapi kalau awal-awal lagi sudah diset dalam kepala minda kita nak ikut ahli sihir, mana itu dia panggil ketaksuban. Samalah kita apa-apa pun, bila kita buat perhimpunan, kita buat perbincangan, kita telah tetapkanlah resolusinya sudah ada. Begini-begini. Kita patutnya tak boleh buat awal. Kita kena bincang dulu, mesyuarat dulu. Selepas daripada itu baru kita buat ketetapan. Ni dah awal-awal lagi kita nak ikut saharah. Cuma dia kata ya, kalau itu pun kalau mereka menang lah. Kalau tak menang, dia balik kampung lah. Tak usah kata apa. Kan kita kekal macam biasa jugalah. Ikut apa ni, bos Fir'aun. Baik. Sampailah ahli-ahli sihir, delegasi ahli sihir yang terpilih sudah sampai. Sudah sampai. Sebelum masuk gelanggang, jumpa dulu dengan bos Fir'aun. Kena jumpa dulu, mengadap dulu. Mari kita mengadap Fir'aun dulu. Minta apa-apa syarat-syarat. Kita orang panggil demand lah. Mana buat ahli sihir pun cari makan. Kalau tak letak harga, tak letak syarat sekarang, bila? Jangan tunggu menang dulu baru nak letak. Jadi sekarang baru harga mahal sikit. Kan? Jadi itulah dia panggil, bijak jugalah ahli sihir ni pun. Orang cari pitih, orang cari duit. Kan? Orang cari duit, kena ambil peluang. Kita ni pun kadang-kadang begitulah keadaan. Bila orang terdesak, kita mula menimbulkan itu dengan ini. Dia panggil ini cari peluang, fursah. Fursah ni macam tu. Sepatutnya ketika inilah kita nak buka minda, buka pemikiran kan. Baik. Marilah ahli sihir sampai. Masuk dalam istana nak menghadap Tuan Fir'aun. Ayat 41. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ فَلَمَّا حَضَرَ السَّحَرَةُ.
apabila ahli-ahli sihir sampai, diberi penghormatan lah, boleh jadi malam tu makan sedap lah dia di istana. Bila berdepan dengan Firaun, dia pun tanya, bos, A'inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Benarkah kami akan beroleh upah, oleh ganjaran, boleh projek besar, kiranya kamilah orang yang menang? Apa dia upah kita? Apa projek yang bos nak bagi? Apa anugerah yang nak diberi pada kami? Ni perlawanan besar ni, peringkat negara. Hidup mati kata orang lawan ni, bukannya main-main ni. Sama ada kita menang atau kalah, sama ada agama kita relevan lagi ataupun tidak. Risiko dia sangat besar, tuan. Sebab kita berlawan ni di hadapan khalayak ramai. Rakyat satu negeri berkumpul nak tengok siapa menang. Kita jangan pandai lekeh Musa, walaupun dia dua beradik. Orang lain satu negeri datang, penyokong-penyokong rawat, tapi Musa dengan Harun je mari. Nah, bawa tongkat je, tak ada pengikut. Bagaimana agak? Jangan pandai lekeh, kalau dia menang sudah kita. Sebab perlawanan ni public, di hadapan ramai. Ini penting untuk kita. Kalau kita rasa kita betul, ada hujah mantap, kita berlawan depan orang. Jangan buat majlis tertutup. Ni ada setengah orang di majlis tertutup, nak rakam pun tak bagi. Kita kata berbincang buat apa macam tu. Bila ahli sihir tanya Firaun, kita ada ganjaran banyak mana? Firaun kata unlimited. Qala na'am. Firaun menjawab, benar. Kamu akan mendapat ganjaran. Jangan bimbang. Bukan setakat itu. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Dan sesungguhnya kamu dengan itu akan menjadi dari orang-orang yang dekat denganku. Kamu jadi orang rapat istana. Orang rapat kalau zaman kita kan boleh gelaran-gelaran hebat ni. Kita akan bagi pingat kemenangan kepada ahli sihir ni. Boleh panggil apa dia ikutlah. Kita buat contoh di negara kita kan, orang pandai lain macam dah. Boleh gelaran Seri, Datuk Seri ke apa benda, ambil lah. Semangat lah geng-geng ni, sebab dia orang ni kerja sihir pun duk cari makan je. Kerja ilmu sihir, walaupun dia tahu dia menipu orang, tapi kerja dia mau fulus. Ni raja dah jamin nak bagi kedudukan yang tinggi, munal muqarrabin, orang rapat istana pula. Sedap. Mari kita berlawan lah. Semangat dah ni. Semangat nak berlawan dah. Tuan-tuan tengok ayat 43. Jadi sesadah dengan istana Firaun, dibawa ke medan perlawanan. Musa sini, ahli sihir sini. Firaun menyaksikan. Rakyat jelata tengok semua sekali. Tuan-tuan boleh bayangkan, kita khayal dalam kepala kita, imagine bagaimana hari itu, Yaumuz Zinah, masyarakat nak tengok siapa menang hari ini. Nabi Musa yakin dia akan menang dengan janji Allah Azza wa Jalla. Musa datang. Tak ada pula riwayat mengatakan Nabi Musa bawa pengikut dia Bani Israel. Yang dia tahu je dia pergi dua orang tu ya. Kalau ada Bani Israel, mungkin duduk dalam geng khalayak ramai. Bila berdepan, Firaun pun tanya Musa, siapa dulu ni? Kan dalam ayat lain sudah ada perbincangan. Siapa dulu campak tongkat? Siapa dulu? Kami dulu ke Musa dulu? Nabi Musa AS dengan penuh confident, keyakinan. Nabi Musa apa? Nabi Musa kata apa? Ayat 43. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun.
Bila Brunei siapa dulu? Musa kata kepada mereka, campaklah dahulu apa yang kamu nak campakkan. Mu ada tali, ada tongkat, ada apa tu, campak dulu, kita tengok setakat mana kehebatan kamu, kemampuan kamu setakat mana. Ini pentinglah. Sebab Nabi Musa, kalau Nabi Musa campak dulu, tongkat dia jadi ular besar, mungkin ahli sihir terkejut, tak berani nak campak. Sebab ahli sihir tak tengok lagi kehebatan ular Musa, yang tengoknya Fir'aun je. Jadi Nabi Musa tak mau dia orang panik, tak mau dia orang terkejut. Musa kata alqu, campak dulu. Sebab Musa yakin tali-tali itu kecil-kecil, nyek-nyek gitu ya kan. Mari tongkat dia zaf, tarik habis. Bagi. Baik. Geng-geng ahli sihir pun semangatlah. Tak apa, kita dulu. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ. Lalu ahli sihir mencampakkan tali-tali. Wa'isiyahum, dan tongkat-tongkat. Dia dua ya, dia ada tali, ada tongkat. Kata di para ulama tafsir ni kata, tali dia tu, dia salut dengan raksa. Mercury, raksa orang panggil kan. Raksa, bila dia tak di tali, ataupun tongkat dia tu, dia isi raksa tu dalam tu. Mercury ni, dia biasa benda ni kalau kena panas, dia bergerak. Kan kita macam kita ukur termometer apa benda ni, kan dalam tu ada benda hok gerak tu. Orang Arab panggil zibak. Zibak ni benda tak reti diam. Zibak. Jadi kita bergerak. Jadi benda ni bukan ada mukjizat apa pun, bukan ada benda pelik. Dia panggil silap mata je. Jadi bila dia isi benda tu, tali ni telah disadut dengan raksa tadi, bila kena cahaya dia bergerak. Jadi mata tengok, oh hebat ahli sihir. Tali dia bergerak, tongkat dia bergerak. Tapi kecil-kecil je. Orang Kelantan kata nyonyek-nyonyek ya. Gitu ya. Musa kata kalau setara ni confirm mereka akan kalah. Nabi Musa tenang. Oh, tapi puak dia semangat. Wa qalu bi'izzati Fir'aun. Mereka berkata, sambil campak tali, campak tongkat, sambil berkata, demi kekuasaan Fir'aun. Ingat hati-hati. Kita ni banyak demi-demi ni kita ni. Demi bangsa, demi kumpulan, demi apa sajalah. Kononnya banyak sangat demi ni. Kan? Kita bagi orang Islam demi Allah saja. Jangan banyak bersumpah dengan demi itu demi ni, tak jadi. Ali Sahid bersumpah dengan demi Fir'aun. Bi'izzati Fir'aun, demi kekuasaan Fir'aun. Inna la nahnul ghalibun, kami akan menang. Kami akan menang. Bi'izzati Fir'aun, ba tu sepertilah kita dengan Nabi Musa kata bismillah, dengan kemuliaan Allah, dengan nama Allah, kami campakkan tongkat bagi Musa, tapi bagi dia bi'izzati Fir'aun, demi kemuliaan dan keagungan Fir'aun kita akan menang. Nabi Musa senyum tengok. Tali nyek-nyek gerak, apa benda dia kata ni, nak lawan aku. Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Bergeraklah, nampaklah maknanya macam silap mata ya. Nampak tali tu. Habis semua. Beres. Bila sampai giliran Musa, mana ahli sihir semua dah campak. Tali-tali dan tongkat mereka. Nabi Musa sampai giliran. Cemah ni keadaan ni. Fir'aun dah menggigil, tengok-tengok. Ayah. Fir'aun kan dia tengok dah tongkat Nabi Musa.
Waktu Musa campak dulu, tengok tali apa ni, tali sihir ni, nampak dah kalah tu. Nampak dah kalah. Tak mantap. Kata orang, apa ni, gedebah. Bahasa Kelantan kata gedebah. Gedebah ni makna cemas lah. Firaun dalam keadaan kecemasan. Cemas. Takut ni, tengok, tali kecil, nyonyik, gerak. Musa pun sesal semua. Tengok ayat 45. Fa'alqa Musa 'asah. Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya. Bila sampai kepada tu, sampai giliran Musa pun campak tongkat dia. Allahu Akbar. Kan? Campak tongkat dia. Campak. Apa jadi? فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Tiba-tiba tongkat Musa menelan apa yang mereka pura-pura adakan sihir mereka tu. Tongkat tu dia jadi besar, ular tu. Ular besar tapi lompat dia laju. Tom lompat. Dia dak serong habis tali-tali orang serak masuk. Ahli sihir kata bukan ni bukan sihir. Kalau sihir dia tak makan kawan. Sudah dah lah. Dia sihir, kalau sihir dia tak ambil sama dia. Ini tongkat Musa ni bukan tongkat sihir. Sebagaimana kata pepatah, hanya jauh hari mengenal manikam. Kan? Jadi jauh hari. Maknanya orang main mata dia tahu mata asli tak asli. Jadi ahli sihir dia tahu itu bukan sihir. Ahli sihir dia kena Musa ni bukan sihir. Kalau sihir dia tak makan tali orang. Ni talqaf. Talqaf mana menelan habis. Dia serung habis. Tarik habis. Tali-tali. Kosong. Firaun, mana ularmu? Sudahlah. Kata orang Kelantan kata ketal lutut ni menggigil kepala lutut Firaun. Takut. Ahli sihir ini saat ni sangat cemas. Kita boleh bayangkan Firaun dah berpeluh dah ni. Sudahlah. Berbeza dengan ahli sihir. Ahli sihir tengok aku, semuanya pasti bahawa tongkat Musa bukan sihir. Tongkat Musa bukan sihir, sebab sihir dia tak boleh makan dia. Itulah kata orang jauh hari tadi, mengenal manikam. Apa jadi? Tuan-tuan tengok ayat 46. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Maka kemenangan Nabi Musa. Tongkat dia telan habis sihir, tali-tali sihir, menjadikan ahli-ahli sihir itu dengan sendirinya merebahkan diri. Mereka sujud belakang. Allahu Akbar. Qalu amanna bi rabbil alamin. Sambil mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam. Kan Nabi Musa sebut, ini Rasul Rabbil Alamin, aku ni utusan daripada Tuhan sekalian alam. Maka ahli sihir juga berkata, amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan yang dipercayai oleh Musa dengan Harun. Habis kita. Saudaralah. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana keadaan Firaun masa tu. Bagaimana keadaan Firaun masa tu? Kata orang Kelantan, peluh pak keting. Berpeluh dari hujung rambut sampai hujung kaki. Ahli sihir pula kharru sujadan. Apa ni? Ulqiyas saharatu sajidin. Semua sujud. Allahu Akbar, sujud belakang. Ijtihad, terus beriman kepada Tuhan sekalian alam. Tuhan yang disembah, didakwah, dibawa oleh Musa dengan Harun.
Sebab apa? Sebab mereka sudah tengok mukjizat Nabi Musa ini bukan sihir. Ini penting para jemaah sekalian. Bila kita berlawan, kita kena buka minda kita, tengok. Kalau tidak, kita jadi kerah kepala. Baiklah. Firaun rasa cemas. Satu negeri, rakyat jelata tengok, mereka kalah. Ahli sihir sudah tewas. Kalau setakat tewas, diam, boleh tahan. Ini bukan setakat tewas, telah beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa. Beriman dengan Allah, Rabbil Alamin. Maka Fir'aun dalam keadaan kesipuan, malu besar kata orang, dia mula tunjuk angkuh. Patut Fir'aun pun sujud jugalah. Kan? Sepatutnya sujud juga, tapi sombong. Dia nak tutup malu dia pun cakap. Tengok ayat 49, Fir'aun nak tutup malu. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Pertama, Fir'aun berkata, patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Bos marah. Ahli sihir, kenapa kamu beriman belum kita bincang dulu? Satu. Yang kedua, ini semua ni kata-kata Fir'aun nak tutup malu dia supaya rakyat tidak ikut. Nanti satu padang semuanya amanna bi rabbil alamin. Gila Fir'aun hari tu. Kan? Orang panggil masuk hospital psikiatri. Hospital gila dia. Yang kedua, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Ahli sihir, kau pura-pura depan aku ya. Sesungguhnya dialah, yakni Musa, ketua kamu yang mengajarkan kamu ilmu sihir. Rupanya Musa ni tuan guru kamu. Sekarang tu kamu ta'asuk dengan dia, kamu sujud semua. Dua. Dia tak tahu ke Musa ni hilang lama. Muncul-muncul mari jadi Rasul. Bila ahli sihir tu pergi menuntut dengan Nabi Musa nya? Bahasa Fir'aun ni. Kan? Dia kata apa? Dalam surah Al-A'raf, Fir'aun kata apa? Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Musa ni bos kamu, guru kamu, dan ini adalah perancangan jahat kamu di bandar untuk nak mengeluarkan kami daripada Mesir. Rupanya kamu nak rampas negeri ni, nak rampas kuasa. Itu ya Fir'aun kata. Tanda tuan-tuan, ayat suratul A'raf ayat 1, 2, 3. Baik. Poin yang ketiga. Fir'aun nak tutup malu yang ketiga, dia kata apa? Falasawfa ta'lamun. Ahli sihir, kalau kamu tak taubat, kalau kamu tak kembali semula, U-turn balik ikut agama aku, kamu akan mengetahui kelak akibatnya. Buruk akibat kamu. Amaran lah. Kan? Kita akan ambil tindakan disiplin. Macam-macam hari ni, tindakan disiplin lah, surat tunjuk sebab lah, macam-macam dia punya istilah. Kan? Fir'aun dah ancam dah. 3. Yang keempat, terus Fir'aun bawa akta apakah hukuman yang akan dikenakan ke atas ahli sihir. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu bersilang. Maknanya tangan kanan, kaki kiri potong. Yakni tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri kaki kanan. Ini hukuman telah jatuh. Selepas daripada itu kamu mati. Wala usallibannakum ajma'in. Kemudian aku akan palang kamu semua di atas kayu.
Mana selepas potong tangan kaki kamu mati ataupun tak mati, kamu akan diangkat julang di atas batang kayu, palang situ. Agak-agaknya ahli sihir kecup perut ke? Kan? Orang yang sudah beriman pada Allah kecup perut? La. Ahli sihir tak goyang. Ahli sihir istiqamah. Ini penting dalam hidup kita ni. Jangan mudah koyak, kata orang sekarang. Jangan mudah koyak. Kan? Lawan, pertahankan istiqamah. Maka Allah gambarkan bagaimana salabatul iman, mantapnya iman. Apabila iman yang masuk dalam hati, basyasatil qalbi, dia tak akan keluar mudah-mudah. Yang kita duduk bimbang, yang orang duduk goyang, duduk apa ni, tak ada istiqamah ni, orang yang iman dia tidak mantap dari sudut apa ni, kedudukan. Dengar dia punya ahli sihir jawab. Masya Allah, tabarakallah. Qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun. Masya Allah. Allah ubah hati manusia beberapa saat saja. Iman sudah masuk dalam hati, tak akan keluar lagi. Mereka menjawab dengan penuh semangat, penuh keberanian, penuh keyakinan terhadap ugutan Fir'aun. Qalu la dhair, tak menjadi hal. Bos, ikutlah mu nak buat apa pun. Sesungguhnya kami tidak gentar, kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami. Maknanya, apa maksud dia? Kalau aku tak mati hari ni, mati juga lepas ni. Kalau kamu nak bunuh aku sekarang, kamu bunuh je. Lepas pada ni aku mati juga. Tapi kalau aku ikut neraka, ikut Musa syurga, Allahu Akbar. Mantap dia punya keimanan. Inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah, tabarakallah. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Fir'aun, sesungguhnya kami sangat-sangat berharap supaya Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami, kerana kamilah orang yang mula-mula beriman dalam peristiwa ini. Masya Allah, tabarakallah. Habis cerita. Dalam ayat surah Taha, kata di ahli sihir yang telah beriman, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin. Fir'aun, jangan harap kami undur balik. No U-turn. Kata dia, orang Arab kata la yarji', kami tidak akan balik semula. Faqdi ma anta qadin, jatuhlah hukuman apa yang kamu nak jatuh. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, kamu hanya boleh berkuasa di atas dunia ini sementara je. Tapi inna natma'u an yaghfira lana rabbuna, kami sangat-sangat berharapkan supaya Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami. Wa an kunna awal ini, kami orang yang pertama beriman dalam peristiwa besar ini. Allahu Akbar. Hani'an lakum ya saharah. Hanya beberapa saat, beberapa minit saja, di antara tamak nak harta, menunggu janji Fir'aun untuk memberi kemewahan dunia. Tetapi apabila terbentang di hadapan mata mereka benarnya janji, benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka telah bertukar menjadi orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, cerita Nabi Musa saya nak break setakat itu dulu. Wa auhayna ila Musa, selesai dah. Selesai sudah. Yaumuz zinah, perlawanan sudah. Dan tinggal lagi soalan, adakah Fir'aun ambil tindakan ke atas Saharah ataupun tidak. Ini dibincangkan oleh para ulama tafsir. Ada sebahagian kata dia Fir'aun pun tak boleh ambil tindakan, sebab dia tengok kehebatan Nabi Musa itu menggerunkan dia.
Ada juga yang mengatakan Fir'aun telah menjatuhkan hukuman, ditangkap kepada ahli sihir, direman semuanya, dan dilaksanakan apa yang dia buat. Itu semuanya kalau kita kalau kita fikir dengan otak kita, baiklah mereka selamat. Kan boleh ikut Nabi Musa pula pergi masuk dalam laut Kalzum. Boleh pergi sana sini. Itu pada perkiraan kita, tetapi perkiraan Allah Azza wa Jalla, Allah nak cepatkan anugerah kepada ahli sihir untuk sampai ke syurga. Masya Allah. Bila dia bunuh, ketika itu ruh mereka terbang ke Arash sebagai syuhada, duduk dalam kawasan yang duduk bergantung di Arash. Masya Allah, dengan penuh nikmatnya. Kalau duduk atas dunia ni, apa yang kita boleh buat? Pagi kena makan, tengah hari ke tandas. Kata orang, paginya makan, sudah makan ke jamban. Itu ya. Tapi mereka menikmati kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan, jangan sedih. Kita mengatakan hani'an lakum, tahniah kepada kamu wahai ahli-ahli sihir yang telah beriman. Allahu Akbar. Mantap keimanan. Sebab apa? Sebab mereka masuk Islam dengan keyakinan. Beza dengan orang masuk Islam kerana benda. Masuk sebab nak kahwin ke, masuk sebab nak fulus ke, masuk sebab nak ni goyang. Tak jadi ni. Sebab itulah kita tengok hari ni banyak pokok bergoyang. Bergoyang sana, bergoyang sini, lompat sana, lompat sini. Lish? Sebab mereka berjuang bukan kerana akidah, bukan kerana keyakinan, tapi mereka berjuang kerana kepentingan. Bila kepentingan, di mana ada kepentingan, di situ munculnya dia. Sekali belah ni, sekali belah ni. Sekali ke depan, sekali ke belakang. Sebab apa? Sebab di mana peluang untuk nak meraih kesenangan, di situlah muncul. Tapi orang yang masuk dengan iman, kata orang bujur lalu melentang patah. Kan? Fir'aun nak buat apa saja, faqdi ma anta qadin. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada beberapa faedah. Penting sangat. Sebabnya, cerita Nabi Musa ni sudah berkali-kali kita dengar. Daripada awal tafsir sampai ke hari ni pun berapa kali dah cerita Nabi Musa. Tapi setiap surah ada olahan cerita yang berbeza. Tengok dalam surah Taha, lain punya dia punya dimensi cerita. Masuk surah Syu'ara, lain pula dia punya uslub. Ada surah-surah lain spontan je sebut Musa, Harun, 2 ayat, pergi ya. Jadi kita ni, itu dia panggil ilmu Qisasul Quran ni. Kita kena baca semua dalam kitab, dalam Quran, barulah dia gabung, lengkap dia punya cerita. Seorang Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, wafaqahullah, seorang ulama tafsir di Jordan, dia telah tulis kisah Qasasul Quran, ada 4 jilid. Ini cerita dia kumpul ayat ini, akhir sekali satu episod daripada, kan Nabi Musa daripada lahir lagi, daripada dihanyutkan faltaqatahu alu Fir'aun, dipungut oleh keluarga Fir'aun. Kemudian besar. Jadi kita dalam cerita kita surah Syu'ara ni tak ada cerita Fir'aun, cerita Nabi Musa daripada kecil. Yang adanya Allah Ta'ala auhayna ila Musa, terus Allah Ta'ala lantik Musa. Yang adanya Allah Ta'ala lantik Nabi Musa, suruh pergi berdepan dengan Fir'aun selalu dah. Fir'aun, Nabi Musa kata, aku takut ya Rabbi. Bermula di situ. Baik para pelajar sekalian, ada beberapa faedah pendidikan dan juga ilmiah yang kita boleh simpulkan. Sebab kita nak, dalam kita belajar kisah ni, yang penting al-ibrah, pengajaran dan faedah yang kita boleh ambil untuk nak mantapkan ilmu dan iman kita. Fir'aun dah mantap, mati kematilah. Maaf, ahli sihir sudah mantap iman dia. Fir'aun nak jatuh hukuman apa, jatuhlah Fir'aun, peduli apa kami. Yang pertama, kata di ahli sihir, qalu la daira, kita kata tak jadi halah. Fir'aun bos nak buat apa buat. Kata di ulama, annal iman apabila sudah benar, dia masuk
beriman dengan penuh keyakinan, bukan dengan perasaan sentimen saja, maka dia telah kembali kepada fitrah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu murahnya nyawa dia nak banding dengan keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok. Tak pernah masuk. Ali Sahid tak sempat masuk kelas fardu ain. Nak bincang tentang Allah, nak bincang tentang sifat Allah, tak masuk lagi. Tapi keyakinan telah masuk dalam hati yang menyebabkan mereka tak takut sama sekali kepada Firaun. Kita kata Masya Allah. Ini pentingnya mantapkan iman kita. Karena itulah kita kena sentiasa tadabbur Quran supaya iman kita mantap. Yang kedua, as-sabqu ilal iman wa ilal amali salihi manqabatun. Orang yang cepat beriman, laju melakukan amal soleh, manqabah adalah satu sifat dia mulia yang menjadi sebab untuk dia mendapat martabat yang tinggi dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila Firaun jatuhkan hukuman, mereka mengatakan inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kami ni orang yang pertama yang beriman, kami mengharap Allah ampunkan dosa-dosa kami dan beri keampunan kepada kami. Jadi di sini kata di para ulama, kita kena cepat. Bila kita dengar benda yang benar, apabila kita sudah dapat maklumat yang jelas, lakukan segera. Jangan duk tunggu-tunggu lagi. Lakukan segera, jangan tunggu lagi. Ini tidak ni berapa kali ajar dah. Ni sunnah ni. Sunnah muamalanku. Sunnah solat suha, solat witir, solat ni. Duk tanya soalan baru. Dah 3 minggu dah kuliah ni, belum lagi buat. Baru tanya soalan, Ustaz, saya belum faham lagi. Kita kata Masya Allah, orang lain dah laju dah. Bertahajudnya, berwitir, berduha. Kat dia baru duk tanya soalan. Lambat. Ini bagi orang yang apa ni, ahli sihir ni, dia telah ambil awal lagi beriman, masuk lalu iman. Kata di ahli lughah, dia kata qasabus sabk. Tulis sikit yang pandai bahasa Arab. Qasabus sabk mana? Qasabus sabk. Maknanya buluh yang ada di tengkuk hayawan. Kan ada setengah hayawan ni, dia letak buluh kat sini untuk nak ikat tali tu. Itu dia panggil qasabus sab. Qasabus sab ni, kalau kita naik kuda, berlomba kuda, tengkok dia tu duduk depan. Lari kan? Itu dia panggil qasabus. Maknanya buluh yang ke depan. Artinya kita ni bila kita dengar benda baik, kita dengar amal soleh, kita dengar apa saja ini kempen oleh ustaz kita contohnya, buat selalu. Jangan duduk tunggu-tunggu lagi. Ni tidak bertanya 3 minggu duduk tanya lagi. Ustaz macam mana? Ustaz cakap solat, baru duk tanya orang lain solat beratus rakaat dah. Itu rugi kita. Jadi dalam ayat ini, mereka bukan mengungkit angkunna awal ini, bukan nak kata kami ni orang pertama, tapi menyatakan nikmat betapa mulianya kami ni Allah Taala pilih sebab kita orang terawal masuk Islam. Belum apa-apa lagi sajidin, mana mereka telah sujud pada Allah Azza wa Jalla. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Biarlah kita ni para jemaah, dalam apa saja pun menjadi qasabus sab, maknanya buluh yang terawal duduk depan dalam perkara ibadat. Ni dalam bab makan yang kita duduk depannya. Dalam bab makan jangan main. Ana ingatlah waktu kita ceramah di masjid, kempen enggak kita, tuan-tuan dan puan-puan, projek mega mampu milik solat sunat 12 rakaat. Di antara solat sunat ba'diyahnya selepas Isya. Masya Allah, selepas solat Isya, imam istihar. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa makanan, hidangan sudah ada di luar sana. Sepatutnya jangan istihar dulu, suruh solat sunat dulu. Kan, solat sunat dulu baru makan. Yang tinggal solat sunat ba'diyah berapa orang dalam masjid? Hak lain duduk beratur, qasabus sab duduk di buffet kat luar masjid. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Jangan main. Yang ketiga, la'allana nattabi'us saharah. Kita tahu pertembungan kita hari ini nak mencari kebenaran, siapa benar siapa kalah. Tapi dia kata
boleh jadi kita akan ikut ahli sihir. Kata di ulama tafsir, min izhari ta'assub ma la yakhfa. Nampak sangat fanatik. Nampak sangat fanatik yang tidak tersembunyi. Sepatutnya mereka kata, la'allana nattabi'ul ghalib. Hari ini kita akan ikut siapa yang menang. Siapa dia hujah dia mantap. Siapa dia punya hujah dia kemas. Siapa menang, kita ikut dia. Musa ke Fir'aun. Ni dah awal-awal lagi dia set dalam minda. La'allana nattabi'us saharah. Kita nak ikut orang sihir. Tapi dia takut kesipuan, malu nanti. Dia tahafuz bahasa. In kanu humul ghalibin. Syaratnya kalau dia menang. Kalau dia kalah, balik saja. Ini kita kena ingat. Dalam perjuangan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, jangan letak kumpulan. Jangan letak orang kita. Kita kena letak kebenaran. Tujuan kita nak cari yang benar. Ni tidak kita nampak hari ni ketaksuban kita ni kepada apa saja. Orang-orang pendakwah ketaksub kepada pendakwah pun ada juga. Apa yang syekh dia kata semua betul. Yang lain tak betul belaka. Kan? Apa yang dikata oleh kalau kita buat kebajikan charity, NGO kita yang telus, NGO lain masalah. Contohnya dalam bab parti politik tu sudut ceritalah. Demi apa demi? Masa bercakap semua bercakap demi rakyat belaka. Tapi bila boleh berkuasa demi fulus. Itu yang ada dalam dunia ni. Jadi dalam ini kita kena belajar. Kita nak ikut yang benar, bukan ikut yang ahli sihir yang telah pun tewas. Baiklah para pelajar, itu yang patut kita tadabbur dalam Quran ini. Yang keempat, la'allana nattabi'u sar'in kanu humul ghalibin. Yang keempat ni, inna hadha sya'nul maghrurin bihawahum. Keadaan orang yang terpedaya dengan terikut dengan hawa nafsu dia mesti letak kepentingan dia. Inkan ghalib. Kita akan ikut ahli sihir kalau mereka benar. Mana dia letak awal-awal lagi ahli sihir akan menang. Ahli sihir akan menang. Kita tak letak dah kemungkinan kalah tu tak ada. Kita letak menang. Begitulah keadaan dunia hari ini. Setiap pejuang tu dia kena ada rasa yakin dengan apa dia buat. Kalau dia tak buat. Kalau tidak dia tak akan buat. Dia tak akan buat kan. Kita ni kadang-kadang pejuang apa sajalah kita nak panggil, sebut nama kan susah. Apa saja orang yang buat kerja, bila dia yakin dengan kerja dia akan happy. Macam kita tengok orang-orang yang duduk main reformasi ke apa benda yang nak, dia sanggup mati-mati pergi demonstrasi, koyok baju, tidur berguling atas padang pun tak apa, kena sembuh IFRU pun boleh. Saya tengok peristiwa ini kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad waktu dijatuhkan hukuman akan disebat, akan dipukul, Imam Ahmad pun tak lena tidur juga. Dia duduk tahajud, berdoa kepada Allah SWT, minta Allah selamatkan akidah dia, keyakinan dia. Dan satu yang sangat menyentuh perasaan kita, Imam Ahmad kata, ya Allah, kalaulah perjuangan aku benar, jangan dedahkan aurat dia. Masya Allah, tabarakallah. Jangan terlondeh seluar dia. Dia nak jaga dia punya maruah diri. Masya Allah, tabarakallah. Ini penting, maruah diri ni. Malam tu seorang ahli dalam penjara, pencuri datang. Dia kata, ya Imam, mu kena hati-hati. Apa yang kau bawa ni mempertahankan Al-Quran kalamullah, ini akidah yang boleh membawa kita ke syurga. Mu kena sabar lawan dengan puak-puak Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Tuan Imam, sabar. Saya ni pencuri. Saya kena sebab habis dah ni, belakang ni kata orang bergaluh habis dah. Tapi saya sabar sebab saya tahu selepas habis tempoh dipukul penjara ni, saya balik saya senang sebab duit curi masih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau pencuri pun mempertahankan hak dia, bermati-matian mempertahankan hak dia, jadi imam yang soleh, yang hebat, yang betul-betul nak jaga akidah umat Islam, sabar. Jangan goyah.
Allahu Akbar. Tuan-tuan, berprinsip pencuri pun jangan main-main kan. Imam Ahmad kata, aku doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala rahmat orang ni kerana dia telah beri motivasi kepada aku. Main-main. Allahu Akbar. Imam Ahmad, ketika dia dipukul, kata di para ahli sejarah, dia kata kalau dipukul gajah, mati gajah. Tapi Imam Ahmad dipukul, Allah, mantap iman dia, mempertahankan akidah Ahlus Sunnah sampai begitu sekali. Tuan-tuan kena baca. Imam Ahmad ni saya tulis riwayat dia pendek je dalam blog abuanasmadani.com. Tajuk dia akhlak orang yang berjiwa besar. Kita kena baca. Bila jiwa kita lemah, mudah goyah. Tak duduk sini. Orang panggil bahasa Kelantan kata tak lekat abu dapa. Maknanya tidak berprinsip mana. Prinsip dia nak menyelamatkan keadaan. Baiklah. Berapa baru? 4. Yang kelima, Nabi Musa AS oleh kerana dia yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia tak takut. Campak dulu. Sebab apa? Bila dia campak dulu, Nabi Musa boleh tengok, setara ni ya tali-tali awak. Duduk salut dengan raksa ya, lompat-lompat. Sekali Nabi Musa campak tongkat dia serong habis, seduk habis dia punya tali. Habis cerita. Ini apa ni? Kita kadang-kadang bila berlawan dengan orang-orang kafir yang mulhid, yang tak percaya kepada Tuhan, mana kita kena suruh dia cakap dulu. Ada satu kes kan, orang ni tak percaya kepada Tuhan, dia suruh orang tu cakap, kemudian dia bila dia cakap, dia alpa sikit, orang tepuk belakang dia, pam, Allah bunyi. Ada Tuhan. Tak dikata Tuhan tak ada. Jadi dia spontan dia panggil dia punya keluar kata-kata. Yang keempat, yang kelima, 6 dah kita. Yang keenam, ahli sahih kata waqalu bi'izzati fir'aun, dengan kemuliaan Fir'aun. Kata dia ulama, anna kullaman halafa bighairillah, siapa dia bersumpah lain pada Allah, hayat pada demi ni lain daripada Allah, fahuwa tabi'un li hadhil jahiliyah, perbuatan demi ni lain daripada Allah, demi Islam, demi Allah, maka itu semua mengikut sumpah jahiliyah. Kita jangan duk banyak berdemi-demi sangat. Kita meletak demi kepentingan Islam, umat Islam dan muslimin, barulah kita ada. Ini demi kumpulan kita, bersama mana kumpulan kita? Kumpulan kita boleh pergi, boleh mari je. Nak kata apa kan? Baiklah. Yang ketujuh, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Ahli sahih terus sujud kepada Allah. Kata di para ulama, annal haqqa iza tabayyana, kebenaran apabila sudah terselah, kana a'laman nasi bihi man ya'riful batil. Orang yang paling tahu benarnya perkara itu iaitulah orang yang tahu kebatilan. Ini penting tuan-tuan, kita kena tahu benda batil. Ahli sihir, dia tahu tali-tali dia, tongkat dia tu duk main raksa. Itu je. Tapi bila dia tengok hak Musa punya, dia tahulah, oh ini bukan sihir. Kata orang, hanya jauh hari mengenal mak nikam kan. Maknanya bukan sihir. Masyhur daripada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar kata apa? Innama tanqudal ural islami urwatan, simpulan Islam ini akan terungkai satu-satu apabila man nasha'a fil Islam la ya'riful jahiliyah. Orang yang membesar dalam Islam, dia tak kenal jahiliyah. Ini bahaya. Macam kita hari ni, banyak amalan-amalan yang dibuat oleh masyarakat kita ni, kadang-kadang dia tersangkut dengan jahiliyah. Kita ingat Islam dah tu. Oh, kami ni pokok Islamik kan. Oh, nama pun sister Islam, tapi amalan di Islam tak. Ini dia panggil bahayanya orang yang besar dalam Islam, dia tak kenal jahiliyah. Jadi oleh kerana ahli sihir dia kenal dia tu kebatilan dia, bila dia tengok Musa, ini bukan. Ini bukan sihir punya. Allahu Akbar. Yang ke-8, apabila Musa campak tongkat dia telan habis para ahli sihir. Ini adalah merupakan satu peristiwa yang mencarikan adat
di luar kebiasaan hidup yang mengisbatkan adanya Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa. Mana keyakinan Nabi Musa yang sudah yakin, yang sudah mantap, lagi padu. Sebab janji Allah Ta'ala benar. Allahu Akbar. Masya Allah. Nak lagi ke? Nah. Yang kesembilan, sujudnya mereka semata-mata kerana iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sujud pun tak ada wudu. Entah ahli saya pakai seluar pendek je kan, kita mengatakan itu dia panggil sujud keimanan. Bukan sujud solat, sujud kharru sujadan. Kita hari ni pun khilaf di kalangan ulama, kalau kita sujud syukur, ada ulama kata sujud syukur pun kena ambil wuduk dulu, kena tutup aurat. Tapi ada sebagian ulama kata sujud syukur ni sujud kerana syukur. Kita duduk tengah buat kerja, tiba-tiba anak call, Umi, Abah, Alhamdulillah saya dapat 12A SPM. Kita pun letak telefon, Allahu Akbar, ada kiblat je sujud. Boleh dah macam tu. Tanda syukur, spontan syukur. Kita duduk atas kereta, contohnya, berhenti, kereta, Allahu Akbar, sujud. Boleh. Dalam cerita ini, ahli sahih kharru sujadan, semuanya sujud pada Allah. Entah kepala kiblat mana, yang penting dia sujud tu kerana iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, 10 perkara bahawa mereka kata inna natma'u, kami tamak. Orang tamak ni dia akan buat kerja sungguh-sungguh. Jadi ahli saya kata kami tamak nak kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita ni para jemaah, kita kena tamak nak syurga. Kenapa awak ni kuat ibadat ni, baca Quran, solat sunat, solat jemaah, sedekah, puasa sunat, aku tamak nak kepada keampunan Allah. Orang tamak ni memang dia tak akan mengalah, kata orang. Okay. Kita sebab kita tamak lah sanggup bekerja sampai pukul 12 malam, buka kedai, pukul 3 pagi pun ada buka kedai. Semata-mata kerana tamak. Orang tamak ke dunia, entah ke mana. Orang tamak nak kepada harta benda, dia sanggup hujan ke panas, bekerja. Orang tamak nak ke jawatan, dia pergi je. SOP cerita lain, kan. Orang tamak nak kepada keampunan Allah, begini cara dia. Ali saya kata apa? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna, kami tamak, maknanya nak sangat-sangat Allah Ta'ala ampun. Fir'aun nak buat apa? Silakan. Pedulikan apa Fir'aun. Baiklah para jemaah sekalian, tilka asyaratun kamilah, 10 faedah yang dapat kita kutip dalam peristiwa ini. Jangan lupa kita cari, kita sambung lagi cerita kita apa jadi kepada Bani Israel. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Besok jangan lupa Bani Israel dikejar oleh Firaun. Dan apa faedah yang dapat kita kutip? Insya-Allah kita sentiasa mencari keampunan Allah, memantapkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.